حي على الصلاة حي على الصلاة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم وطاعته فقد فاز المتقون قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Mimbar yang mulia mengulangi pada tengah hari ini pesanan takwa. Mudah-mudahan kita senantiasa berusaha menjadi orang yang lebih baik. Kalaupun tidak mampu memberi manfaat kepada orang lain, sekurang-kurangnya kita memberikan manfaat kepada diri kita sendiri. Hanyalah orang-orang yang bertakwa yang akan mengisi syurga Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan mereka itu juga dalam kalangan kita, insya-Allah. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Junjungan besar baginda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepada para sahabat untuk menunaikan 3 perkara ke atas seorang lelaki yang baru sahaja memeluk Islam. Apabila lelaki ini memeluk Islam bisyahadati haqqin, dengan penyaksian yang betul-betul tuntas, yang memang dia masuk dengan betul-betul keikhlasan sepenuh hati, baginda menyebut kepada para sahabat, tunaikan ke atas lelaki ini 3 perkara. Pertama, faqihu akhakum fi dinihi, perkuatkanlah, perkukuhkanlah agama saudara kamu ini. Tolong dia, bantu dia, bimbing dia kenal agama ni. Kedua, faqra'u lahul Quran, bacakan kepadanya ayat-ayat Tuhan, bacakan kepadanya firman-firman Allah, perdengarkan kepadanya Al-Quran. Ketiga, watlaku lahul asir, bebaskanlah tawanan perang sebagaimana apa yang telah dia hajatkan. Tunaikan 3 perkara ini untuk lelaki tersebut. Siapakah dia? Lelaki ini bernama Umair ibnul Wahab al-Jumahi radhiyallahu anhu. Sebelum lelaki ini memakai gelaran radhiyallahu anhu, dia digelar di kalangan orang-orang jahiliyah sebagai syaitanun Quraisy, lelaki Quraisy yang paling jahat. Bukan Fir'aun, syaitan. Gelaran ini Allah bersihkan untuk dia apabila Allah kurniakan hidayah, maka Allah meridai lelaki ini. Di dalam sirah Ibnu Hisham, sebuah karya masterpiece yang dikarang oleh Ibnu Hisham, atau nama sebenarnya Abu Muhammad Abdul Malik Ibnu Hisham Ibnu Ayyub Al-Himyari rahimahullah. Sebahagian menyebut dia telah kembali ke rahmatullah sekitar tahun 212 Hijrah, semoga Allah merahmati beliau. Menyebut di dalam riwayat yang panjang daripada Urwah Ibnu Zubair radhiyallahu anhu,
bagaimana dia bersama anaknya Wahab ibnu Umair menyertai tentera Quraisy lawan tentera Nabi kita Muhammad dalam Badar Al-Kubra. Akhirnya Allah mentakdirkan peperangan ini tentera Islam memenanginya. Sehingga sekurang-kurang dalam satu riwayat oleh Ibn Abi Syaibah, ada 70 orang tawanan perang yang berada di tangan tentera Islam. Mereka membawa pulangnya ke Madinah. Termasuk 70 orang. Salah seorang daripadanya adalah Wahab ibnu Umair, anak kepada Umair Al-Jumahi. Apabila tentera Islam balik ke Madinah, tentera kufar balik ke Mekah. Suatu ketika di suatu tempat di Kaabah, yang lebih tepat kata Imam Muslim antara kelambu Kaabah dan Hijr Ismail, Umair ibn Wahab Al-Jumahi, dia berada di tempat tersebut bersama seorang lagi lelaki yang bernama Safwan ibnu Umayyah ibnu Khalaf, yang juga merupakan sepupunya sendiri. Dan demi Allah, kata dia, tidak ada seorang pun yang ada di tempat tersebut melainkan aku dan Safwan. Maka dia menyebut kepada sepupu dia, ya Safwan, laula dainun alayya laysa lahu qada'an wa iyalin alayya akhsha alayhim larakibtu ila Muhammadin hatta aqtuluh. Demi Allah, wahai Safwan, sekiranya bukan kerana hutang piutang aku banyak yang belum diselesaikan, dan anak-anak aku yang lain yang perlukan perhatian, nafkah serta tempat perlindungan, kalau tidak kerana dua perkara ini, pasti aku akan pacu kuda datang ke Madinah. Aku akan bunuh Muhammad depan-depan. Safwan, bila dia mendengar sepupunya semangat seperti itu, maka dia menyebut, dainuka alayya, hutang kamu sebanyak mana aku selesaikan. Abna'uka ka abna'i, anak-anak kamu adalah anak-anak aku yang akan aku perjuangkan nasib mereka selagi aku hidup. Izhab ila Muhammad uqtuluh, pergi menuju ke Muhammad, bunuh dia. Bila dia mendapat jaminan seperti ini, dia pulang ke rumah mempersiapkan binatang tunggangannya dan pedang yang ingin dia bawa, termasuk dia letakkan racun di pedang tersebut. Dia datang ke Madinah. Situasi di Madinah, di luar Masjid Nabawi, ketika Umar bersama para sahabat yang lain berada fi tahta syajarati tamra, berada di bawah sebatang pokok tamar. Umar dan beberapa sahabat yang lain bercerita tentang pengalaman mereka di Badar. Masing-masing menyangka, Allahu Akbar, bagaimana mungkin kita menang dalam peperangan ini sedangkan kelengkapan kenderaan kita tak cukup, bilangan kita lebih sedikit, kita pun bukan ahli di medan peperangan, tetapi Allah membantu dan memberikan nusrah kepada kita sehingga kita menang. Dikala mereka sedang berbicara tentang hal tersebut, Umar, dia melihat ada seorang lelaki yang sedang dalam perjalanan semakin lama semakin dekat kepada mereka. Lalu dia bangun, dia melihat dari jauh siapakah yang datang, memacu kuda seorang diri. Apabila sampai dekat dengan mereka, lalu Umar kenal yang datang itu adalah Umair ibnul Wahab Al-Jumahi. Lalu Umar menyebut kepada para sahabat, indakumul kalb, haza aduwullah, yang datang kepada kamu ini adalah anjing, dia adalah musuh Allah. Sampai sahaja di depan mereka, sebelum Umar turun dari kudanya, Umar lebih awal telah merentak pedang yang dipegang oleh Umair. Sehingga apabila dia turun, Baginda sallallahu alaihi wasallam keluar dari Masjid Nabawi. Baginda melihat yang datang itu Umair ibnul Wahab Al-Jumahi. Umar datang kepada baginda dengan menyebut, ya Rasulullah, hadza rajulun fajirun ghadirun la ta'manhu. Wahai Rasulullah, yang datang ini pengkhianat,
jahat, jangan bagi muka pada dia. Kalau dia minta apa-apa tawaran, jangan terima. Kalau dia membuat janji, dia akan mungkiri. Kalau kamu berikan sesuatu, dia akan khianat. Jangan bagi muka pada dia. Baginda sebut pada Umar, ta'akhir ya Umar, ta'akhir. Sabar, tenang, kamu keluar dulu. Aku nak dengar apa yang dia ingin katakan. Maka dia mengeluarkan perkataan pertama kepada Rasulullah, in'amu sabahan. In'amu sabahan. Cara orang-orang jahiliyah menyapa untuk kali pertama, mereka akan sebut in'amu sabahan. Semoga kenikmatan untuk kamu pada waktu pagi ini. Baginda sebut kepada Umair, laqad akramana Allahu bi tahiyyatin khairun min tahiyyatuka bisalam. Allah telah memuliakan kami dengan ucapan yang jauh lebih mulia daripada itu. Adalah ucapan salam, sejahtera ke atas kamu. Kana huwa min tahiyyatin ahlul jannah. Kerana ia menjadi ucapan ahli-ahli ataupun penghuni syurga. Malladhi ji'talah. Rasul tanya dia, apa hajat kamu datang ke sini? Lalu dia menyebut, ya Muhammad, ji'tu lil asiril ladhi fi aydikum fa ahsanu fih. Aku datang kerana seorang tawanan anak aku yang ada di tangan kamu. Bebaskan dia. Baginda tanya, wa kaifa balun ala saif. Pedang yang kamu bawa ni apa cerita? Kalau datang untuk membebaskan tawanan perang, bukan datang dengan pedang. Kena datang dengan harta, datang dengan barang sebagai tebusan. Kalau datang dengan pedang, ibarat nak bermusuh kali kedua. Laqad qabbahallahu ala saif. Demi Allah, kata dia, Tuhan telah hinakan pedang ni ketika kami kalah dalam peperangan Badar. Dan pedang ini kalau tidak ada pun tidak ada makna, kalau ada pun tidak ada makna. Usduqni ya Umair, malladhi ji'talah. Jujur dengan aku, kenapa kamu datang? Ji'tu kama qultalak. Aku datang sebagaimana aku sebut dah kepada kamu, untuk tebus anak aku yang jadi tawanan perang. Terakhir baginda tanya, wa kaifa haluka ma'a Safwan fi amamil Ka'bah. Bagaimana pula dengan perjanjian kamu dengan Safwan di depan Ka'bah? Kama qultu lahu laula dainun alayya wa iyalun alayya la rakibtu ila Muhammadin hatta aqtulu. Bagaimana pula dengan kamu sebut pada Safwan, kalau tidak kerana hutang aku banyak yang belum selesai, anak-anak aku yang akan aku tinggalkan, pasti aku akan datang kepada Muhammad, aku akan bunuh dia. Dia dengar sahaja ayat ni, dia sebut perkataan asyhadu annaka ya Rasulullah. Aku bersaksi bahawa kamu adalah Rasul utusan Allah. Kerana apa? Kerana tidak ada orang pun yang dengar perkataan aku melainkan aku dan Safwan ketika aku berjanji kepada dia fi amamil Ka'bah. Lalu disebut kepada Rasul, ta'ti 'alaika khabarun minas sama', yang datang kepada kamu khabar ini daripada langit. Wa ma yanzilu 'alaika illa minal wahyi, dan tidaklah yang sampai kepada kamu ini melainkan wahyu daripada Allah. Inni la'alamu ma ataka bihi illa Allah. Aku yakin bahawa tidaklah yang menyampaikan kepada kamu tentang berita ini melainkan Allah. Falhamdulillah alladhi ala ni'amihi fil Islam. Segala puji bagi Allah yang telah pun melunakkan hatiku terhadap agama ini dengan memberikan hidayah kepadaku. Allah telah pun membenarkan wahyu yang dibawa oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita juga menjadi orang yang benar beriman dengan wahyu yang dikirim oleh Allah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum
ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اكتفى وبعد. فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Pesanan takwa mimbar yang sama mengulangi sekali lagi. Mudah-mudahan ketakwaan itu senantiasa ada di dalam diri kita. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan duduklah kamu bersama orang-orang yang benar dalam kata-kata dan ketakwaan. Jumaat yang mulia, marilah sama-sama kita mengambil manfaat untuk berselawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم يا قاضي الحاجة اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى. اللهم اهدي ووفق سلطاننا جلالة الملك المعظم سلطان سلنغوت السلطان شراف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم السلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلنغوت تنكو أمير شاه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آت عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين والمجاهدين والمستضعفين في كل مكان وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم عليك باليهود وانصرنا عليهم. اللهم باقت من الدنيا ففرجها يا رب العالمين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا لا تغادرهم منهم أحدا أبدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله ذكرا كثيرا ونشكره شكرا شكرا ونحمده حمدا حمدا ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.